Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Yunus untuk langsung dari Parlimen. Hari ini merupakan minggu kedua bagi mesyuarat khas berkenaan dengan kajian separuh penggal RMK ke-12 ataupun dirujuk sebagai KSP RMK ke-12 hari ini. Dan sebelum saya lanjutkan kepada tumpuan kita di Dewan Rakyat pada hari ini, anda boleh saksikan kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM dan juga penstreaman secara langsung melalui pautan yang kami sediakan untuk anda. Dan untuk lebih mudah, anda boleh mak turun RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih mudah. Baik saudara, untuk kita imbas kembali berkenaan dengan KSP RMK ke-12 berkenaan dengan perkara ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun, iaitu Perdana Menteri sendiri, berkenaan dengan KSP ini yang merujuk kepada tema baharu iaitu mampan, sejahtera dan juga negara berpendapatan tinggi, di mana disokong oleh 3 tumpuan utama dan juga 17 agenda ataupun agenda utama ini, dan juga disokong oleh 71 inisiatif utama yang menyokong kepada KSP RMK ke-12 ini yang akan berakhir pada tahun 2025, dan juga melihat kepada RMK ke-12 yang telah pun dibentang pada tahun 2021 yang memperuntukkan sebanyak 400 bilion ringgit, namun ditambah sebanyak 15 bilion ringgit di bawah kerajaan perpaduan di bawah KSP RMK ke-12 ini, yang mana memberi tumpuan terutamanya kepada pembasmian miskin tegar. Dan juga berkenaan dengan perkara itu juga, sepanjang 3 hari iaitu bermula Selasa pada minggu lalu sehingga kepada Khamis lalu, 151 ahli parlimen telah pun mengambil bahagian untuk berbahas berkenaan dengan KSP RMK ke-12 ini di kedua-dua belah bahagian. Dan pada hari ini giliran menteri yang terlibat akan memberi jawapan dan juga respon kepada perbahasan yang berlangsung pada minggu lalu. Antara perkara yang ditekankan ataupun diberi perhatian berkenaan dengan tata kelola, keterjaminan makanan, pendidikan, pendigitalan, dan semua ini akan dijawab oleh kementerian-kementerian atau menteri-menteri yang berkaitan di Dewan Rakyat sebelum kita menuju kepada sesi pergulungan nanti. Dan kita melihat juga banyak perkara-perkara ini yang akan menjadi tumpuan dan juga perhatian kepada pihak kerajaan, mungkin untuk menambah baik ataupun melihat kepada keperluan-keperluan yang lebih mendesak. Dan sudah tentu banyak perkara yang dibincangkan pada minggu lalu adalah berkenaan dengan pembasmian kemiskinan tegar yang menjadi komitmen dan juga tugas utama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk diselesaikan ataupun dinoktahkan pada tahun ini. Dan inilah juga berkaitan dengan keterjaminan makanan, berkenaan dengan kos sara hidup yang menjadi tumpuan utama di dalam keseluruhan kajian separuh penggal ataupun disebut sebagai KSP RMK ke-12 ini. Dan juga 15 bilion yang ditambah ini juga turut dibahaskan dan perlu diberi penerangan, dan juga sudah tentu menteri-menteri yang berkaitan juga akan memberi jawapan kepada respon ataupun yang dibahaskan oleh 151 ahli parlimen yang mengambil bahagian pada 3 hari pada minggu lalu selepas dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan juga sepanjang perbahasan itu juga telah timbul pelbagai persoalan, antara yang kita sebutkan berkenaan dengan jawatankuasa ataupun akta tata kelola yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sudah tentu ia memberi satu gambaran kepada komitmen dan juga semangat yang diberikan oleh kerajaan perpaduan untuk membasmi rasuah dan sebagainya. Sebelum itu, kita sekali lagi kongsikan kepada anda berkenaan dengan penstreaman langsung yang anda boleh ikuti kami di pautan yang kami sediakan kepada anda dan juga melalui RTM Klik di telefon pintar anda. Dewan Rakyat sudah pun bersedia untuk sesi perbahasan. Kita terus saja ke Dewan Rakyat. Aturan urusan mesyuarat dan usul. Menyambung semula pertimbangan ke atas usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Peraturan berapa? 18.1. Baik. 18.1 dan 2. Saya telah menghantar notis pada hari Jumaat. Jadi sampai hari ini saya belum dapat jawapan. Pada masa-masa yang lepas, kalau saya hantar ni saya dapat notis penerimaan, tapi ini saya tak dapat. Jadi saya rasa benda ini cukup perlu dan wajar disegerakan. Jadi saya mohon Perdana Berhormat untuk bagi saya 1 minit membaca usul saya yang saya bawa berhubung dengan kenaikan harga beras dan juga barang-barang lain. Yang Berhormat Arau, kita lihat pada peraturan mesyuarat, saya ambil maklum atas apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Arau di dalam Dewan ini.
apa yang saya dipahamkan perkara yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat Arau dalam pertimbangan yang di-Pertua Dewan. Ya, Yang Berhormat Tuan Di-Pertua yang saya kasihi, masalah ini bukan masalah yang perlu dipertimbangkan. Sekarang ini telah berlaku. Dan sekarang ini yang kenaikan harga sekarang mendatangkan kesan kepada barangan lain. Cili kering, bawang merah, bawang putih. Tinjauan di Tampoi dan Masai menunjukkan bahawa kenaikan 30% dengan 40%. Jadi ini akan mendatangkan kesan yang hebat pada negara. Yang Berhormat, beras tempatan tidak ada di Johor. Saya dah pergi Jakarta tempat dan juga negeri lain. Di Kedah, saya sempat suruh kawan-kawan saya beli sekampit. Harga RM23, 3 minggu lepas RM23. Sekarang RM35 Yang Berhormat. Ini adalah beras tempatan. Gula berkurangan dan pelbagai lagi. Masalah ini akan menimbulkan keluh kesah rakyat. Saya nak kerjaan bagi jawapan. Dan saya rasa jawapan yang dibagi oleh Yang Berhormat pada hari ini, Yang Berhormat boleh hentikan sekejap, bagi perhatian kepada kenaikan harga barang. Berhentikan segala peruntukan pembangunan pun berhenti, fokus kepada kenaikan harga barang, harga beras. Yang Berhormat, rakyat menjerit di bawah sana, harga beras naik, harga barang naik. Jadi pada pandangan saya, kerajaan kalau ada pun peruntukan nak buat apa, berhenti juga, fokus kepada kenaikan harga barang. Turunkan harga beras. Kalau harga beras ni terus naik, nanti Menteri jawab. Yang Berhormat Arau duduk. Yang Berhormat Arau duduk. Yang Berhormat Arau, apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Arau ni ada dalam pertimbangan pihak Dewan, di bawah pertimbangan Speaker. Dan masalah ini, apa yang saya dimaklumkan dan apa yang saya akan sampaikan di sini, apa yang diketahui, sangkat saya ketahui, perkara ini dalam pertimbangan yang di-Pertua Speaker dan akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri. Dan tak perlulah dipanjang-panjangkan, kita mempunyai 2 hari saja. Dan menteri-menteri diberi ruang untuk menjawab perkara-perkara yang telah ditetapkan dan disoalkan oleh ahli di Dewan. Jadi Yang Berhormat, kemelut ini stop. Sekarang juga. Yang Berhormat, ya? Yang Berhormat, sikit ya. Parlimen tinggal 2 hari. Kalau Speaker nak mempertimbangkan berapa hari, bila yang saya boleh bentangkan? Masalah bukan menunggu kita, Yang Berhormat. Yang Berhormat, jadi saya Nanti tanyalah dengan Menteri. Yang Berhormat, Arau, buang masa. Tanya dengan Menteri nanti. Kamar pun tak apa. Arau, Kamar pun tak apa. nanti tanya dengan Menteri lah, Arau. Yang Berhormat, duduk. Yang Berhormat, Ulu Langat, peraturan nak bercakap diri. Ya. Saya banyak kali dah melihatnya. Saya akan beri amaran pertama pada Yang Berhormat Ulu Langat, ya, dan rekod. Ya, akur kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Faham Yang Berhormat Ulu Langat? Faham, Tuan Speaker. Terima kasih di atas teguran. Baik, duduk. Yang Berhormat Rao, saya telah nyatakan tadi, sila duduk. Ya. Benda ini dalam pertimbangan menteri dan saya percaya menteri yang berkaitan dan bertanggungjawab atas perkara ini akan menjawab. Ada 55 ahli dewan yang telah dicatat bertanya tentang apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rao dan saya percaya menteri prihatin perkara ini dan akan menjawab. Baik. Yang Berhormat, saya hormati keputusan Yang Berhormat Speaker ya. Usul 18.1 notis yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Rao perlu dijawab oleh Speaker. Kalaupun ditolak dalam kamar, dia mesti ada pemberitahuan kepada Yang Berhormat Rao bahawa usul itu telah ditolak di dalam kamar. Itu sepatutnya respon yang dibuat oleh Yang Berhormat Speaker tentang usul yang diangkat oleh Rao. Saya tahu kenyataan Yang Berhormat itu satu kenyataan yang rasional, tetapi usul yang dikemukakan perlu dijawab ataupun sama ada jawapan itu ditolak ataupun dibenarkan dibahas dalam Dewan. Jadi maknanya Speaker mempunyai tanggungjawab untuk mengemukakan jawapan terhadap usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Rao secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Saya amat prihatin atas apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat. Jangan ganggu. Minit. Saya tengah bercakap ni. Sebab mereka bagi tahu saya balik pelih bawah ni. Di mana saya pergi? Yang Berhormat Rao, duduk. Yang Berhormat Rao, duduk. Yang Berhormat Rao, benda Yang Berhormat Rao ni bercakap ni berulang-ulang tu. Dan saya dah rekodkan dan saya faham.
ya. Dan kita perlu melaksanakan aturan mesyuarat. Saya berbalik kepada Yang Berhormat Beluran. Apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Beluran tadi, it is fact. Dan apa yang saya difahami, Yang Berhormat kita punya speaker akan naik juga. Dan apa yang saya baru terima ni, baru just ya, untuk makluman Dewan lah ya. Usul di bawah peraturan mesyuarat 18.1 dan dalam braket 2 juga isu bekalan beras negara yang kenaikan harga beras import. Ya. Baru saya terima Yang Berhormat Beluran. Ya. Apa dinyatakan di sini, Yang Berhormat Ketua Dewan, saya telah, ini apa yang dinyatakan dalam surat ini ya. Saya telah meneliti usul Yang Berhormat dan mendapati bahawa usul Yang Berhormat tidak terjumlah di bawah urusan majlis khas yang telah ditetapkan tersebut. Oleh sebab demikian, di bawah peraturan mesyuarat 11 dan braket 3, saya tidak dapat membenarkan usul Yang Berhormat dibawa ke majlis mesyuarat. Justru selaras dengan peraturan mesyuarat 18 dan braket 7 dan braket C, saya menolak usul Yang Berhormat dalam kamar. Jelas? Dan saya percaya apa yang saya difahami, Yang Berhormat Menteri yang bertanggungjawab dalam isu ini telah menerima 55 pertanyaan daripada Yang Berhormat dalam Dewan ini. Dan saya percaya Yang Berhormat Menteri bila gilirannya akan menjawab. Dan masa itu Dewan terbuka untuk Yang Berhormat untuk bertanya tambahan. Ya, kita teruskan urusan aturan mesyuarat. Terima kasih di atas jawapan yang telah diberikan macam segera ni, dan saya berharap masalah beras Yang Berhormat bukan masalah seorang menteri, masalah negara. Terima kasih. Baik Yang Berhormat. Sebagai on record, apa yang saya catat di sini, Yang Berhormat Arau 1 amaran, Yang Berhormat Hulu Langat 1 amaran. Ya. Saya bagi amaran. Ni saya nyatakan sini. Tinggal 2 lagi Yang Berhormat. Sama juga. Tak boleh, Yang Berhormat Syahid. tak boleh dimaafkan kau speaker. Speaker dah minta maaf tadi speaker. Yang Berhormat, saya telah bagi amaran ni pada 12 hari bulan 9 yang lalu. Dalam catatan. Kepada saya? Saya telah nyatakan. Okey. Saya punya prinsip, tiap-tiap Yang Berhormat, saya bagi amaran dalam sesi tersebut akan diikuti. Selepas amaran 3, saya akan pertimbangkan perkara peraturan 44. Speaker kata amarannya saya. Yang duduk, Yang Berhormat. Kita teruskan dengan aturan urusan mesyuarat. Apa yang berada dengan saya sekarang ini senarai. Menteri-menteri akan menjawab. Ya. Menteri pertama yang akan menjawab atas soalan-soalan Yang Berhormat. Dalam tempoh beberapa hari lalu, kita persilakan Yang Berhormat Menteri daripada Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi diberi 30 minit. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah menyertai dalam pembahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Antara yang telah membahaskan ialah Yang Berhormat Larut, Beruas, Subang, Ipoh Barat, Kuala Selangor, Seputih, Serian, Jelun, Pagan, Lantau Panjang, Gombak, Besut, Batu, Tenggara, Masjid Tanah, Pegalang Cepa, Pematang Pau, Kuantan, Petaling Jaya, Arau, Muar, Putrajaya, Pasir Gudang, Kelang, Jelebu, Buah Musang, Hulu Selangor, Tampin, Setiu, Padang Terap, Kulim Bandar Baru, Kuala Kerau, Padang Serai, Parit Buntar, Sungai Siput dan Celutung. Sebagai menteri yang pertama yang menggulung dari Jabatan Perdana Menteri, saya memohon untuk menjawab isu-isu berkaitan di bawah tanggungjawab bahagian hal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Dan saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi seperti berikut. Pertama sekali, Jabatan Peguam Negara. Kedua, Jabatan Audit Negara. Ketiga, Jabatan Wilayah Persekutuan. Keempat, Biro Pengaduan Awam. Kelima, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Keenam, Parlimen Malaysia. Ketujuh, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC. Kelapan, Putrajaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dan kesembilan, Suruhanjaya Pilihan Raya. Maknanya 9 ini, Tuan Yang Di-Pertua, saya tidak bertanggungjawab. Tetapi saya akan menjawab bagi pihak sahaja pada jawapan yang diberi oleh mereka kepada saya untuk jawab di dalam Parlimen. Untuk maklumat Tuan Yang Di-Pertua, pelbagai isu telah dibangkitkan dalam perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen dari blok kerajaan dan blok pembangkang.
Dan antaranya adalah mengenai kawal selia pendanaan politik yang baik, pengurusan pengaduan awam dan perlindungan pemberi maklumat, tata kelola nasional yang baik dan usaha membantras rasuah, usaha reformasi mengenai pengasingan peguam negara dan pelakon raya, pencegahan jenayah kewangan, urusan pilihan raya, kesedaran dan persepadanan dan hal ehwal melibatkan pembangunan wilayah. Yang Berhormat Subang, Parit Buntar dan Muar telah mencadangkan agar kerajaan menggubal Akta Pembiayaan Politik semata. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 September 2023 telah bersetuju agar skop dasar bagi rang undang-undang sumbangan politik dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi di Dewan Rakyat. Permohonan daripada saya untuk rujukan ini telah pun diangkat untuk pertimbangan Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada 13 September 2023. Terdapat 7 pertimbangan ketetapan dasar berkaitan rang undang-undang sumbangan politik, iaitu A. Bagi mewujudkan undang-undang baru bagi mengawal selia sumbangan politik. B. Peranan pengawal seliaan dilaksanakan oleh sebuah badan berkanun persekutuan sebagai entiti yang bebas dan berkecuali. C. Bagi membolehkan pengawalan sumbangan politik dibuat sepanjang masa dan bukan terhad ketika pilihan raya sahaja. D. Bagi mengawal selia sumbangan politik yang diterima oleh parti politik, ahli parti politik, calon pilihan raya termasuk calon bebas dan ejen pilihan raya. E. Supaya sumbangan politik dalam apa jua bentuk daripada entiti luar negara tidak dibenarkan. F. Supaya terdapat penetapan berhubung jumlah sumbangan yang dibenarkan dan perlu diisytiharkan oleh parti atau ahli-ahli politik individu. Dan G. Bagi sumbangan politik yang diterima oleh parti politik, ahli parti politik atau calon bebas pilihan raya, sumbangan hendaklah dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang diwujudkan hanya untuk sumbangan politik. Justru kerajaan Madani kekal komited dalam memastikan pendanaan politik dikawal dengan parameter yang sesuai supaya ketulusan sumbangan politik dapat dipastikan demi kebaikan rakyat keseluruhannya. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kuala Selangor ingin mengetahui inisiatif kerajaan dalam menambah baik sistem pengurusan aduan awam dan memperkasakan perlindungan pemberi maklumat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Biro Pengaduan Awam BPA telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menumbuhkan Ombudsman Malaysia sebagai satu badan bebas yang akan menerima dan menguruskan aduan berkaitan dengan sistem penyampaian perkhidmatan awam persekutuan berdasarkan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023. Sebanyak 3 sesi libat urus telah dilaksanakan pada tahun 2023, iaitu Agensi Perkhidmatan Awam Persekutuan pada 8 Mei 2023, Badan Bukan Kerajaan NGO pada 8 Mei 2023 dan ahli-ahli parlimen pada 14 Jun 2023. Hasil daripada ini yang dilaksanakan didapati bahawa sebahagian besar daripada pihak-pihak yang terlibat tidak mempunyai sebarang halangan berhubung dengan hasrat penubuhan Ombudsman Malaysia secara prinsip. Namun begitu, terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti semula, khususnya yang berkaitan dengan skop fungsi dan peranan Ombudsman Malaysia yang mempunyai sedikit persamaan, similariti dengan izin dan pertindahan redundancy dengan izin dengan agensi pemantau lain seperti Suruhanjaya, Integriti, agensi penguatkuasaan. Selain itu, dalam konteks perlindungan pemberi maklumat di Malaysia, Kerajaan Madani pada ketika ini sedang dalam proses untuk melaksanakan penambahan baikan dan pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711, bagi memperkasakan akta tersebut dan merealisasikan visi Pelan Anti Rasuah Nasional NACP untuk mewujudkan negara bebas rasuah. Kerajaan kini dalam proses akhir untuk mendapatkan keputusan dasar berhubung cadangan-cadangan pindaan yang telah diperolehi sebelum rang undang-undang berhubung dengan pindaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711 dapat digubal oleh Jabatan Peguam Negara. Kerajaan berhasrat dan mensasarkan untuk memuktamadkan dan membentangkan pindaan dan penambahbaikan Akta 711 selewat-lewatnya pada bulan November 2023. Melalui cadangan penambahbaikan ini dan pindaan ini adalah diharapkan agar perlindungan kepada pemberi maklumat di bawah Akta 711 ini akan lebih komprehensif dan berkesan sekaligus dapat membantu bagi menjayakan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bebas rasuah dan salah laku. Oleh yang demikian, Kerajaan Madani akan sedaya upaya
mempercepatkan segala usaha yang berkaitan dengan pengurusan pengaduan awam dan perlindungan kepada pemberi maklumat. Sikit Menteri kalau diizinkan. Terhadap perkara ini, sikit saja. Perkara ini, Ya, kerana terlalu pelindung maklumat. kerana terlalu lama perkara ini diperbahaskan Dewan Yang Mulia ini sejak beberapa penggal. Soalan ombudsman dan juga aduan awam yang kita telah bangkitkan itu, realistically Menteri, ya, dengan izin, bilakah akan akhirnya dapat kita akhirnya melaksanakan semua ini? Itu soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya kalau boleh semalam pun saya nak buat. But it has been for a long time, terima kasih Menteri. Itulah. Realistically, Ya. secara Tapi betul. realistik. Yang Berhormat, disebabkan pindaan undang-undang, kita kena tunggu persidangan. Pada hari ini kita persidangan khas untuk kajian separuh penggal. Kemudian kita ada bajet pada sesi bulan depan. Jadi apa sebenarnya ialah dasarnya perlu dibawa kepada Kabinet dan kemudian rang undang-undang itu yang akan diwujudkan. Selepas itu sesi libat urus telah diberikan. Harapan saya ialah kita boleh bawa sebolehnya pada tahun ini. Tetapi sekarang ini senarai undang-undang yang nak dibawa. Tapi dalam pandangan saya secara umum, tetapi belum daripada konsensus daripada Menteri Kabinet, saya melihat pindaan-pindaan ini untuk tata kelola bebas rasuah ini perlu dibuatkan serentak adalah sebaiknya. Bukan saja Akta Pemberi Maklumat, Ombudsman Malaysia. Kalau dia dibuatkan secara satu persatu ke ad hoc, kemungkinannya gerakannya akan tergendala di segi pelancaran, mekanisme. Sebenarnya undang-undang itu satu perkara untuk pindah. Mekanisme pelaksanaannya selalu memakan masa. Jadi harapan saya kalau boleh kita buatkan serentak supaya senang kita di dalam Dewan ini mahu melihat bahawa Kerajaan Madani memang terus committed dan melaksanakan janji yang dijanjikan kepada rakyat, iaitu mahu melihat satu sistem yang bukan saja melaksanakan zero toleransi kepada rasuah, tetapi adanya proses memberi perlindungan kepada mereka yang memberikan maklumat. Bagi saya itu adalah dengan izin satu fair play, Tuan Speaker. Terima kasih Menteri, sangat yakin. Saya yakin dengan komitmen Menteri. Dan jangan dibuat lagi runcit-runcit, kita buat sekaligus secara holistik, secara integrated. Tapi Yang Berhormat, kalau selalunya nak bubar-bubar kerajaan ni, macam mana kami nak buat pindaan pada undang-undang? Tanya kawan-kawan sebelah sana Menteri. Ini yang masalah. Kawan-kawan sebelah sana kita Sebab tanya. kita ni InsyaAllah. Kena ada komitmen political stability. Yang Kita boleh buat. Saya setuju Menteri. Sangat saya hormati. Kita buat. Tanya kawan-kawan sebelah sana. buat gerakan nak bubar kerajaan, Kita buat. susahlah macam Kita tu. boleh buat. Izin saya sambung. Silakan. Yang Berhormat Larut membangkitkan peranan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam mengarahkan siasatan oleh SPRM dan agensi penguatkuasa ke atas pemimpin yang curi harta. Jawapan daripada SPRM, Tuan Yang Dipertua, ialah untuk maklumat ahli yang berhormat, SPRM meneliti setiap perkara atau maklumat yang diterima daripada semua orang, termasuk Yang Berhormat Perdana Menteri, mahupun ketua-ketua pembangkang, mahupun ahli-ahli parlimen, malahan Tuan Yang Dipertua pun buat laporan kepada SPRM pun, SPRM tidak boleh tolak kepada laporan yang dilaporkan. Oleh itu, saya sendiri percaya bahawa, dan juga jawapan daripada SPRM adalah bahawa SPRM akan bertindak berdasarkan peruntukan undang-undang sekiranya terdapat asas kesalahan-kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Oleh yang demikian, tidak timbul isu mengenai siapa yang mengeluarkan arahan tertentu kepada SPRM atau sebagai badan yang bebas, kerana SPRM boleh melakukan siasatan terhadap mana-mana individu berdasarkan lunas undang-undang. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, selain daripada SPRM, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah meminta agensi lain termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia mengambil apa-apa langkah mengikut jalur perundangan dalam menyiasat mana-mana pihak yang bertanggungjawab atas kerugian ditanggung negara akibat rasuah. Ini jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Madani dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri tekad dan komited dalam menyelamatkan Malaysia daripada gejala rasuah. Yang Berhormat Masjid Tanah dan Yang Berhormat Pemantang Pau
membangkitkan mengenai usaha kerajaan dalam memperbaiki kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI dan ingin mengetahui adakah terdapat rancangan daripada kerajaan terhadap meningkatkan hukuman yang dikenakan dalam Undang-Undang Jenayah Rasuah. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, Malaysia boleh mencapai kedudukan CPI yang lebih baik jika semua peringkat kementerian, jabatan dan agensi melaksanakan perkongsian tanggungjawab iaitu shared responsibility untuk memerangi perbuatan rasuah. Kerajaan mensasarkan matlamat untuk meletakkan Malaysia di tangga ke-25 teratas dunia dalam CPI. Usaha bagi meningkatkan CPI setiap tahun tetap diambil serius, termasuk kerajaan bersetuju untuk meneruskan kesinambungan NACP 2019 hingga 2023 dengan satu strategi baru di peringkat nasional yang dikenali sebagai Strategi Pembatasan Rasuah Nasional, National Anti-Corruption Strategies dengan izin. Buat masa ini, kerajaan akan terus menguatkuasakan Undang-Undang Pencegahan Jenayah Rasuah berdasarkan Akta 694 yang antara lain memperuntukkan hukuman berat bagi kesalahan berkenaan. Terdapat 4 kesalahan utama berkaitan rasuah dinyatakan dalam Akta 694, iaitu kesalahan-kesalahan tersebut adalah meminta atau menerima rasuah Seksyen 16A dan Seksyen 17A, menawar atau memberi rasuah Seksyen 17B, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 dan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam Seksyen 23. Bagi kesalahan menerima rasuah di bawah Seksyen 17A dan kesalahan menawar dan memberi rasuah di bawah Seksyen 17B Akta 694, hukuman yang diperuntukkan adalah penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan jika suapan yang dinilai atau ringgit Malaysia 10,000 atau mana yang lebih tinggi. Yang Berhormat Rantau Panjang ingin mengetahui usaha kerajaan dalam membanteras gejala rasuah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sesungguhnya kerajaan Madani hari ini tekad dan komited dalam memerangi rasuah, jenayah rasuah. SPRM sebagai agensi pencegahan rasuah melaksanakan penguatkuasaan yang berterusan di mana tumpuan SPRM adalah terhadap kes-kes rasuah membabitkan dana awam, perolehan kerajaan serta bantuan-bantuan khas kerajaan. SPRM begitu aktif memenangi rasuah di 3 sektor penting iaitu perolehan, penguatkuasaan dan grand corruption. Antara usaha-usaha kerajaan untuk mengengkang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan adalah pertama, strategi pembatasan rasuah nasional yang saya sebut tadi. Kerajaan bersetuju untuk meneruskan kesinambungan NACP dengan satu strategi baru di peringkat nasional. Kedua, memperkenalkan model kursus integriti dan anti rasuah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational KRT-VET dengan izin. Sejajar dengan inisiatif 2.4.12 dengan izin pelan anti rasuah nasional iaitu mendekati golongan belia yang berada di luar sistem pendidikan formal melalui kelab, persatuan dan organisasi belia untuk menerapkan nilai integriti, takbir urus serta anti rasuah. SPRM telah mewujudkan modul kursus integriti dan anti rasuah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational untuk memberikan penekanan elemen anti rasuah dalam sistem akademik atau pendidikan bagi menyebar luas mesej anti rasuah dalam kalangan belia, pendidikan latihan teknikal dan vocational. Dan ketiga, penubuhan unit integriti di agensi awam dan unit integriti dan governance di syarikat berkepentingan kerajaan. UI telah menjadi nadi utama sebagai penggerak atau pelaksanaan tier pertama dalam pelaksanaan inisiatif NACP serta memainkan peranan dalam membangunkan pelan anti rasuah organisasi dalam agensi masing-masing yang tujuan merekayasa perkhidmatan awam ke arah takbir urus yang baik. Dalam usaha memantapkan penginstitusian integriti dalam sektor swasta, sekejap saya habis ni ya. Kerajaan telah mengharapkan penubuhan IGU dalam syarikat berkepentingan kerajaan. Peranan utama IGU adalah memantapkan takbir urus SBK dengan memperkuatkan sistem kawalan dalaman dan menginstitusikan serta membudayakan integriti dan menolak segala bentuk rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. 4 terma rujukan IGU ialah governance,
pengkukuhan integriti, pengesahan dan pengesahan pengurusan aduan. Silakan Yang Berhormat. Ya, saya hargai usaha kerajaan untuk menangani rasuah. Tapi kerajaan tidak boleh dilihat melakukan selective prosecution, pendakwaan terpilih. Umpamanya dikatakan pelanggaran terhadap 3R. Yang Berhormat Menteri Besar Kedah dituduh, diangkat dan didakwa atas kenyataan yang melanggar 3R. Tetapi beberapa ahli parlimen sebelah sana, Yang Berhormat Bagan juga bercakap yang bercanggah berlanggar dengan konteks 3R. Yang Berhormat Hanayu mana? Segambut juga bercakap melanggar dalam konteks pelanggaran terhadap konsep 3R. Beberapa kami di sini, di kalangan kami di sini didakwa atas kononnya melakukan rasuah, tetapi ada penyiasatan menteri sumber manusia umpamanya disilentkan kes sehingga sekarang. So elemen ini juga penting dalam menentukan kerajaan melakukan tugasan dan hasrat untuk mensifarkan rasuah dalam negara kita. Jadi selective prosecution, pendakwaan terpilih yang seolah-olah undang-undang ketika ini hanya ditupukan kepada kami yang sebelah sini. Di sana itu walaupun ada kes tetapi disilentkan. Yang itu penting, kebal. Dan tidak ada orang kebal dalam aspek undang-undang sama ada pelanggaran 3R, rasuah dan sebagainya. Itu elemen yang penting yang harus dijadikan sebagai pegangan prinsip kerajaan. Sebab itu bila kita katakan Yang Amat Berhormat mengarah SPRM, ya ada kuasa mengarah SPRM. Ada pengasingan kuasa antara agensi kerajaan dengan pentadbiran. Fine. Tetapi kita tidak mahu dilihat, kita tidak ingin melihat bahawa adanya pendakwaan yang terpilih yang dilakukan oleh kerajaan. Masih. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Saya jawab tentang rasuah. Soalan Yang Berhormat Beluran tentang selective prosecution. Macam mana saya nak jawab ni? Macam inilah saya rasa. Saya boleh ajak dia minum kopi, kita boleh berbahas dan berbincang. Sebab ini elemen jurisprudens satu. Kedua, saya boleh jawab mengatakan, tiada sesiapa yang dituduh dalam mana-mana mahkamah, tak kisah kes apa pun, boleh mengata dia bersalah ataupun mengaku dia bersalah. Itu sebabnya kita dalam negara kita dan negara banyak di luar sana, dia mempunyai sistem due process, natural justice. Hak untuk membela diri. Kadang orang kena pecat pun ada hak untuk membela diri. Jadi kadang-kadang bila kita didakwa, kita kadang rasa kita tidak bersalah. Itu sebabnya apa yang disebut, yang saya baca tadi, Yang Berhormat Beluran, biar saya sebut tentang elemen rasuah ni. Saya sebut awal tadi, saya katakan, bila berkenaan dengan pegawai awam, government servant, perkhidmatan awam, dan kemudian tentang dana awam, threshold dia tinggi. Tetapi bila kita nak tengok tentang GLC dan sebagainya, kita tengok pun asalkan awam tu terlibat. Tetapi sekarang ni, bila nak cakap tentang rasuah, semua elemen boleh didefinisikan sebagai rasuah. Tetapi sekarang ni, yang penting yang disebut oleh Yang Berhormat ialah tentang selective prosecution. Nak menuduh selective prosecution, kerana ada proses bukti menuduhkan orang tu selective prosecution. Macam mana kita nak tuduh? There must be a process dengan izin. Masalah kita hari ini, yang sekejap lagi saya nak sebut tentang kenapa Kabinet bersetuju tentang elemen di segi untuk separation, saya akan tegang sekejap lagi di segi akademik dulu, ialah tak puas hati itu memang ada di mana-mana. Tapi proses nak membawa tak puas hati itu di mana-mana. Macam mana nak bawa? Ini sebabnya bila kita bercakap tentang elemen rasuah yang begitu subjektif. Pada kita tidak rasuah. Saya kadang-kadang rasa sebagai ahli parlimen yang dah 5 penggal, elemen tentang kita nak memberi bantuan. Kadang-kadang orang boleh tuduh, oh beri bantuan kena rasuah, ni tak beri rasuah. Itu adalah elemen rasuah. Tapi di segi memberi, dengan izin, saya nak tegang pada Dewan. Saya bercakap dengan speaker kejap. Jadi bila kita bercakap tentang apa yang disebut sebagai bantuan, ahli parlimen memberikan bantuan, bantuan yang diberikan oleh kerajaan sebagai penyokong kepada kerajaan. Apa definisi rasuah yang adakah kerana mendapat undi? Itu sebabnya masa pilihan raya kita tak boleh berikan tawaran, itu yang SPR memberikan di guideline.
Jadi tentang selective prosecution, saya percaya, pandangan saya ni belum lagi pandangan kabinet lah, bahawa perlu ada proses. Kalau kita tuduh kerajaan selective prosecution, agensi selective prosecution, AG selective prosecution, kita kena ada proses untuk membawa tuduhan tersebut. Saya rasa itu lebih adil. Kalau tidak, hakim jatuh hukuman pun kita tak puas hati. Ini sebenarnya jawapan secara general. Saya menjawab di segi SPRM tadi. Silakan Yang Berhormat Larut. Terima kasih atas jawapan yang Yang Berhormat berikan. Tuan Tua, saya nak menambah sedikit tentang apa yang rakan-rakan saya maklumkan kepada Yang Berhormat. Saya nak bagi contoh, Paguh sebagai contoh. Ini yang kita kata political persecution. Kerana daripada awal lagi kita dah tahu dah, ini tak ada kes langsung. Mengapa beliau dituduh? Semata-mata kita nampak seolah-olah ianya adalah untuk optik politik semata-mata. Sebab itu bila kita lawan dan kita bawa ke mahkamah, terbukti bahawa mahkamah bersetuju dengan apa pendapat kita, bahawa ini adalah merupakan sesuatu yang sepatutnya tidak langsung dibawa ke mahkamah. Ini adalah satu penganiayaan. Yang ini yang kita nampak seolah-olah kerajaan hari ini buat sesuatu tentang sembrono saja. Jadi banyak perkara-perkara yang seperti ini yang menyebabkan kita merasakan seolah-olah kerajaan ini tidak detail ketika menjalankan tugas. Kita pun ada juga di kalangan pegawai kerajaan yang bercerita dengan kita dengan tidak senang hati tentang apa yang berlaku. Ini susah. Kita jangan ingatkan bahawa semua pegawai-pegawai yang ada itu boleh ikut dengar saja arahan. Ada juga yang tak setuju dengan sebab-sebab yang tertentu. Maka sebab itu kita memohon kepada kerajaan untuk berhati-hati dalam sikap nak menuduh sesiapa. Hari ini sama juga. Apabila Yang Amat Berhormat Tambun menjawab di Singapura, mengatakan bahawa apa yang berlaku hari ini adalah sesuatu yang telah dibincangkan bersama dengan AG. Apakah perbincangan untuk membebaskan seseorang itu mesti dibincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Tak apalah nak bincang-bincang, tapi cerita kita adalah jawapan yang diberikan seolah-olah kerana masa tuduhan awal tersebut dulu dah salah. Kalau tuduhan awal dahulu salah, apakah benar ada surat yang mengata ada kesalahan? Kalau ada dan dibawa ke mahkamah, akhirnya mahkamah yang buat keputusan, ada prima facie. Apa yang masalah ni? Sebab itu kita persoalkan ini semua kerana kita merasakan ada perkara yang tak kena dengan tata kelola yang disebutkan selama ini. Maka sebab itu perjuangan kita di sini adalah untuk menentukan berikan keadilan. Jangan zalim kepada sesiapa pun dalam Malaysia ini. Itu yang kita mahukan. Tuan Speaker, saya ada 5 minit. Biar saya jawab Yang Berhormat Larut dulu. Sebab Yang Berhormat Larut begitu emosi. Tak apa yang buat abang saya dia. Yang Berhormat, macam inilah. Dalam perlembagaan, Yang Berhormat tahu tak, perkataan budi bicara tu dipakai hanya kepada yang di Pertuan Agong saja. Perkara 38, 40, 139, 141A, 143. Satu lagi manusia, Ehsan namanya, ialah Peguam Negara di bawah 145. Maknanya yang di Pertuan Agong, budi bicara. Perlembagaan ni, perlindungan buat perlembagaan. Kemudian, satu saja, seorang individu iaitu Peguam Negara. Maknanya, budi bicara ni tidak boleh dipersoal. Okey. Kenapa di segi sejarah sistem kita, Westminster System? Kerana pada masa yang sama, Peguam Negara juga yang menjadi, kata orang, penentu kepada keamanan dan keselamatan negara. Jadi dia ada kuasa. Jadi nak jawab soalan Larut berkata, hakim mengatakan tidak bersalah. Itu kata hakim tak ada masalah. Yang Berhormat pun pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Banyak kes, SOSMA,
Macam-macam kes keselamatan sebagai contoh. Pukul 10 didapati tak bersalah, 10.01 kena tangkap balik. Kena tuduh balik. Lepas itu dibebaskan di peringkat mahkamah rayuan pun boleh ditangkap, boleh dituduh. Bererti Tuan Speaker, tuduhan yang diberi dan kuasa di bawah perlembagaan pada peguam negara, siapa-siapa dia boleh charge. Termasuk kuasa dia boleh charge Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Tuan Speaker sendiri, pembangkang, semua dia boleh charge. Itu kuasa dia. Sebab saya sebut tadi, dalam perlembagaan yang di Pertuan Agong ada beberapa kuasa ditulis, termaktub. Satu je individu diberikan kuasa, iaitu Peguam Negara. Tak ada langsung lah. Adanya dalam... Sekejap, biarlah saya jawab. Yang Berhormat, dalam parlimen kena ada budaya. Tanya soalan, saya jawab. Relaxlah. Saya tahu Yang Berhormat nak menunjukkan kebenaran. Tapi kalau tak puas hati, buatlah PC kat luar. Saya nak sebut satu je. Cakap apa pun dia tak puas hati. Relaxlah. Bagilah saya nak jawab. Tuan Speaker, ini flaw saya kan. Saya ni... Sekejap. Yang Berhormat, ini floor menteri untuk menjawab. Yang Berhormat lain tu kalau nak bercakap pun sila berdiri ya. Macam Yang Berhormat Muar. Ya. Silakan. Mic ada. Tuan Speaker, boleh tak ingatkan ahli-ahli, sabar tu separuh pada iman. Jadi sabar je lah. Dah lama sabar. Sabar. Kejap, saya nak jawab Yang Berhormat lalu. Abang pertama, abang kedua saya jawab sekejap lagi ya. Okay. Jadi dalam perlembagaan tu. Jadi bererti di sini, setiap peguam negara ada kuasa untuk mendakwa. Dan juga ada kuasa untuk melepaskan. Sebab sebenarnya, dalam sistem kita, saya dah berkali-kali masa saya jadi opposition bench masa COVID Yang Berhormat Larut dan kawan-kawan kerajaan tutup parlimen 6 bulan. Saya tulis, ingat tak? Dia tutup parlimen 6 bulan sebab darurat. Okey. Dan saya tulis surat pada Peguam Negara, saya kata kenapa tutup? Peguam Negara pun tak jawab surat saya. Dan saya tahu dia akan kata ni budi bicara saya untuk memberi nasihat kepada kerajaan, itu hak dia. Jadi di sini pertama sekali, walaupun hakim membebaskan, tak semesti tak boleh dituduh. Pertama. Kedua, saya nak terang di sini, mana-mana orang yang dilepaskan dalam apa kes sekalipun, kes jenayah, DNA ke, DNA ke, DNAA ke, acquittal and discharge ke, A&D, semua boleh. Tuan Speaker pula bekas bos polis pun tahu prosedur undang-undang dalam negara kita. Jadi kalau kita nak sebut adanya elemen selective prosecution, berbagai peguam negara sebelum peguam negara pada tarikh mana-mana pemimpin politik, boleh kita mengata ini sebenarnya peguam negara. Macam contohnya saya kata peguam negara Tan Sri Tommy Thomas, banyak kes telah dilepaskan. Itu hak budi bicara dia. Kemudian kita tengok peguam negara, mantan peguam negara Tan Sri Idrus pun, dia boleh buat apa yang dia buat dalam berbagai kes. Dia ada kes jenayah, kes jenayah kewangan, macam-macam. Itu kuasa dia. Okey. Ya. Boleh. Jadi semua faham itulah. Jadi saya nak terang di sini, itu sebabnya... Bagi abang kedua. Itu sebabnya Kerajaan Madani hari ini komited untuk memisahkan peguam negara daripada kuasa pendakwaan. Dan kita telah setuju dari segi prinsip satu. Keduanya, jawatan kuasa hak asasi akan bersama dalam empirical study. Ketiga, saya nak cakap satu je kawan-kawan Yang Berhormat semua. Kenapa masa Yang Berhormat kerajaan tak nak pisahkan AG? Kenapa tak pisah? Bila Yang Berhormat kena, selective prosecution. Bila belah sini kena, padan muka. Apa hal? Sebabnya dalam isu ni kami di sini cakap kami buat. Yang Berhormat di sana bukan saja tak buat, cakap pun tak. Berkuasa 4 tahun. Kami tunggu, saya duduk situ, saya tegur, saya duduk backbencher. Jadi macam mana ni? Jangan nak cakap tentang selective prosecution. Sebab Kerajaan Madani ni komited kepada tata kelola yang lebih adil. Itu sebab kami ni hashtag dia we walk the talk. Mereka hashtag they don't walk and they don't talk. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sebentar Yang Berhormat. Sebentar ya. Sebentar. Dia Yang Berhormat. Yang Berhormat. Tempoh Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 30 minit telah habis. Tapi saya guna budi bicara
saya dengar ya. Kalau tidak jadi pasar borong. Ya. Saya guna budi bicara, saya menambahkan 10 minit dengan bersyarat menteri boleh memilih untuk menjawab mana-mana soalan yang telah diacukan secara bertulis atau dalam tempoh 10 minit itu. Bila-bila masa beliau boleh hentikan. Okey? Bermula daripada sekarang. Terima kasih. Tuan Ketua, saya diberi laluan. Ya. Okey, soalan abang kedua, very specific. Dalam salah satu daripada 11 alasan kenapa Bagan Datuk perlu dilepaskan yang dikemukakan oleh AG, alasan nombor 9 berbunyi, saya baca, dakwaan dalam representasi Datuk Seri Zahid bahawa ada pendakwaan terpilih selective prosecution daripada rejim kerajaan sebelum ini. Jadi penting untuk pihak pendakwa raya dan SPRM melihat dan turut menyiasat. Soalan saya, adakah ini merupakan satu isyarat baru daripada kerajaan Madani? Kalau sekiranya ada representasi mengatakan seseorang itu dituduh secara pendakwaan terpilih, kes itu akan dihentikan dan ianya akan diminta DNAA dan sebagainya untuk dikaji dan disiasat semula. Yang keduanya, saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, jelas soalan kedua, adakah Yang Amat Berhormat Tambun akan hadir ke Parlimen untuk memberikan penjelasan mengenai isu DNAA seperti mana kenyataan beliau pada hari Jumaat baru-baru ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, beri laluan. Terima kasih abang keduaku. Okey, macam inilah saya nak jawab. Sebenarnya alasan yang disebut oleh Jabatan Peguam Negara ataupun Peguam Negara ialah keputusan yang dibuat oleh Peguam Negara pada 4 bulan. Itu adalah hari ini mantan Peguam Negara. Sebenarnya saya nak sebut di sini, Tuan Speaker, saya memang tak boleh jawab justifikasi Peguam Negara sebab saya sebut dalam perlembagaan, tak ada apa-apa dalam perlembagaan ini yang saya sebut tadi dalam 145 ni menyatakan bahawa kuasa budi bicara Peguam Negara dan Peguam Negara harus melaporkan kepada Menteri Kabinet atau Perdana Menteri, tak ada langsung. Jadi saya tak boleh jawab bagi pihak dia. Sebab budi bicara yang saya sebut tadi tu, saya pegang pada pangkal ayat dia budi bicara ialah budi bicara ni budi bicara yang diberi oleh perlembagaan yang mana dia boleh mendakwa dan menarik pendakwaan. Itu hak dia dalam perlembagaan. Sampailah hari kita di dalam parlimen ini bersetuju untuk membuat pindaan kepada perlembagaan. Nak menentukan apakah sebenarnya bearing yang boleh. Ada sebut moratorium, ada sebut kes politik boleh, ada kata kes, saya tak tahu. Itu sebab jawatankuasa hak yang mana yang berhormat sahabat-sahabat saya belah sana menjadi ahli, kita meletakkan dalam 2 task force, iaitu empirical study dengan di segi untuk regulasi untuk menilai semula. Saya nak terang sikit sebelum saya jawab soalan abang kedua saya ialah dia pun pernah jadi Menteri Undang-Undang, dia pun tahulah. Dan saya percaya Yang Berhormat Kota Baru lagi pakar daripada saya. Tapi mungkin kerana dia abang, dia lupalah. Ataupun dia buat-buat lupa. Jawab. Tapi tak ada masalah. Saya boleh terang. Jawab. Dengan izin? Yalah. Kejap tak, belum habis lagi. If not, I'll take you out for coffee lah. Sian adik saya je. Jujur, dek. Adik menunggu. Macam ni Yang Berhormat. Bila kita nak buat perkara bacaan kepada yang disebut study ni, empirical study ni, saya sebenarnya menyebut 1 tahun, tapi Jabatan Peguam Negara beritahu saya dia nak 1+1, 2 tahun. Alasan dia lah macam yang berlaku dalam Parliament Services Act. Pegawai-pegawai parlimen semuanya tak nak open service. Maknanya dia tak nak close service, dia nak open service yang dia boleh pindah pada agensi kerajaan lain. Mereka di belakang saya ni, yang ramai muka garang-garang ni, dia Judicial Legal Service. Dia tak nak hanya menjadi pakar pendakwa. Dia nak ada perasaan dan pengalaman jadi hakim, Sessions Court Judge, Magistrate Judge, dan paling penting menjadi penasihat kepada kerajaan negeri. Sebab pengalaman ini akan memberi mereka satu karier yang begitu hebat. Jadi saya pun rasa kerajaan Madani ini kerajaan mau berlaku adil. Kita tidak akan paksa, kita akan dengar rintahan mereka. Jadi saya nak bagi jawapan kedua saya. Format di United Kingdom. United Kingdom ni dia punya
Peguam negara bukan orang politik, dia ada undang-undang khas. Sebab dia nak tentukan bahawa peguam negara tu dalam melaksanakan kuasa dakwaan tu, dia adalah kuasa dakwaan yang terkawal. Walaupun dia ada budi bicara, tetapi budi bicara ni ialah budi bicara yang terkawal. Kemudian kita ada pula sistem yang disebutkan yang berlaku di Australia. Australia punya peguam negara tu dia boleh menjadi juga front bench menteri kabinet. Dan ini sebenarnya berlaku masa, kalau kita ingat, saya dah sebut banyak kali. Kita pernah ada Menteri UMNO, arwah Tan Sri Hamzah, arwah Tan Sri Abu Kadir. Tan Sri, dua menteri kabinet daripada front bench daripada UMNO. Kalaulah kata hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan bahawa kami ni, salah satu pada kami, mungkin saya lah, jadi peguam negara. Kuasa yang ada dengan saya bukan saja menasihati kerajaan tetapi menentukan pendakwaan, bukan pendakwaan. Jadi bila Yang Berhormat belah sana kata ini adalah niat selective prosecution, berkemungkinan ada sebab orang politik kemungkinan. Tetapi kerana hari ini apa yang ditakbirkan pada dalam kerajaan kita pada hari ini, kita ni yang pegang jawatan front bench kerajaan ataupun ahli-ahli parlimen belah sana tidak menjadi peguam negara kerana kuasa yang ada tu begitu besar. Itu sebabnya daripada dulu yang saya bercakap, pemisahan tu wajib dan wajar. Tetapi pada hari ini, Kerajaan Madani bercakap tentang pemisahan kuasa tu wajar, tetapi perlu diadakan satu kajian. Sama ada pindaan itu wajib, perlu dibahas di dalam parlimen kerana parlimenlah yang akan menentukan di bawah perlembagaan untuk mengubah undang-undang itu ataupun memberi tafsirannya baru ataupun membuat pindaan kerana yang menentukan penentu pada hala tuju sistem keadilan dalam negara kita ialah kita-kita dalam sebagai ahli parlimen. Itu sebabnya di sini pindaan perlembagaan ialah 148. Kalau kita ni 148 dah nak dapat, saya ni reformasi institusi semua saya nak buat. Tiba-tiba 148 turun 147. Macam mana saya nak dapat? Besok lusa ada yang diajak bercinta lagi 7, 8, 9, 10. Macam mana nak buat reformasi institusi kalau parlimen tidak stabil kerana kerajaan tidak dapat membuat pindaan pada perlembagaan? Saya tak tahu, mungkin sahabat saya belah sana, abang saya nombor 1, abang saya nombor 2 akan memberikan komitmen. Kami akan memberikan persetujuan kepada semua pindaan perlembagaan. Itu dia katalah kemungkinan. Tapi saya tak tahu mungkin ke tidak. Tapi untuk berlaku ada perlu kita buat kajian. Ketiga, Yang Berhormat tanya saya, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjawab? Tuan punya badan ada di sini. Saya bukan Perdana, dia buat good tu dia jawablah. Besok insya-Allah 2.5 ke 3.5. Jadi soalan-soalan tu mungkin Yang Berhormat boleh tanya. Tetapi komitmen daripada kita kerajaan hari ini, kita akan menentu bahawa kita perlu berlaku adil. Supaya studi ini kita akan buat dan saya percaya bahawa di dalam jawatan kuasa kita ni kita ada timbalan saya Tuan Ram Kapal Singh, Tuan William Leong daripada Selayang, Tuan Sani Zvaran Rayan daripada Ahli Parlimen Julutong, Datuk Wira Masemenyati daripada Ahli Parlimen Masjid Tanah. Kemudian kita ada bersama kita Yang Berhormat Datuk Cik Muhammad Zulkifli, Ahli Parlimen Besut dan juga wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, Bahagian Hal Dewan Undang-Undang, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP, Kementerian Kewangan MOF dan Jabatan Perkhidmatan. Tuan Speaker, kalau kita berjaya membuat pindaan kepada Parliament Services Act, kita juga memerlukan 2/3 undi daripada Parlimen. Tetapi implementasinya, Tuan Yang Di-Pertua, akan memakan masa antara 2 hingga 3 tahun. Bererti semua undang-undang pindaan kepada institusi kerajaan pada tahap yang tinggi ni Yang Berhormat sila gulung. Jadi kejap saya akan cuba sedaya baik memberi jawapan secara bertulis Tetapi saya nak terang di sini seperti yang saya kata, kami ini kerajaan hashtag kami we walk the talk. Kita bukan hashtag we don't talk and we don't walk. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih pada Tuan Presiden dan semua kawan-kawan. Ada seminit lagi. Yang Berhormat Menteri. Seminit lagi Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, tempoh masih ada untuk lagi. Yang Berhormat, tempoh untuk Menteri menjawab, saya tak extend pun 10 minit. Dan sebagaimana yang saya nyata tadi, Menteri akan menjawab secara bertulis kepada apa-apa perkara yang telah dinyatakan. Dan kita teruskan aturan majlis. Bagi Yang Berhormat yang tak dapat menjawab bertanya tadi, tunggu giliran, insya-Allah.
Silakan. Tuan Yang di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini, Isnin 18 September 2023, tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga selesai semua kementerian di nombor 1 hingga 14 dalam susunan giliran Yang Honourable Menteri menjawab ke atas perbahasan kajian separuh penggal RMK ke-12 dan selepas itu mesyuarat ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 19 September 2023. Ada yang menyokong? Saya menyokong. Baik. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul sebagaimana dinyatakan tadi hendaklah dipersetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Aturan majlis diteruskan. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Menteri daripada Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Saya memulakan ucapan penggulungan perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ini dengan mengajak seluruh ahli yang berhormat bersama-sama merenung firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya padahal balasan baiknya tidak kelihatan. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah hal ehwal agama sepanjang tempoh perbahasan KSP RM ke-12 pada kali ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 13 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama, termasuk Yang Berhormat Al-Ustaz, Rantau Panjang, Parit Sulong, Pasir Putih, Kuala Langat, Kemaman, Tenggara, Jerantut, Kota Baru, Tampin, Kuala Kerau, Stiu dan Yang Berhormat Labuan. Tuan Yang di-Pertua, bagi menggulung perbahasan kali ini, izinkan saya menjawab isu-isu berkaitan hal ehwal agama yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat secara rangkuman mengikut 5 isu seperti yang berikut. Yang pertama, isu pembangunan wakaf. Yang kedua, pembangunan industri halal. Yang ketiga, pembangunan institusi tahfiz dan kafah. Yang keempat, pentadbiran institusi masjid. Dan yang kelima, kemuliaan syariah, maqasid dan undang-undang syariah. Yang pertama iaitu isu pembangunan wakaf. Yang Berhormat Al-Ustaz ingin tahu apakah perancangan pihak kerajaan untuk menyelesaikan halangan-halangan ini untuk merealisasikan idea pelaksanaan wakaf
termasuk bidang kuasa dan pengurusan wakaf. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, wakaf adalah termasuk dalam senarai bidang kuasa negeri mengikut butiran 1 senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Penubuhan jauhar di peringkat persekutuan pula adalah bagi menyelaras pentadbiran harta wakaf, zakat dan urusan haji agar lebih tersusun dan sistematik, di samping membantu majlis-majlis agama Islam negeri MAIN memajukan harta umat Islam sebagai sumber kekuatan ummah pada masa hadapan. Perbezaan bidang kuasa antara Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia di pihak persekutuan dengan MAIN tidak menghalang untuk pihak-pihak berkenaan menjalinkan kerjasama yang erat dalam membangun dan memperhebatkan aktiviti wakaf di negara ini. Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan seperti mesyuarat berkala, siri-siri bengkel dan program turun padang antara Jauhar dan MAIN telah berjaya merapatkan jurang perbezaan yang ada. Malah, Jauhar selaku penyelaras di peringkat persekutuan turut menjalinkan kerjasama dengan kementerian, agensi pusat seperti Pusat Geospasial Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Perkhidmatan Awam dan banyak lagi bagi membantu menyelesaikan isu-isu yang timbul berkaitan wakaf di peringkat Majlis Agama Islam Negeri. Di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia pula, kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri telah meningkatkan kutipan wakaf dalam bentuk tunai yang diagihkan semula dalam bentuk aset wakaf alih dan tak alih untuk manfaat masyarakat. Jauhar, MAIN bersama-sama Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG, Persekutuan dan Pejabat Tanah dan Galian PTG Negeri sedia maklum dan sedar berhubung perbezaan punca kuasa Undang-Undang Tanah dan Undang-Undang Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri. Menerusi bengkel pemantapan pengurusan wakaf yang telah diadakan di Johor Bahru pada bulan Julai 2023 yang lalu, pihak-pihak yang berkenaan telah bersetuju untuk sama-sama meneliti aspek-aspek yang terlibat dan menambah baik apa jua prosedur, peraturan dan sebagainya agar pengurusan tanah wakaf di setiap negeri dapat ditadbir dengan sebaiknya. Statistik terkini, yakni yang dikemas kini sehingga 31 Julai 2023, menunjukkan sebanyak 84% tanah-tanah wakaf telah dibangunkan seperti untuk tujuan pembinaan masjid, madrasah, tanah perkuburan, projek-projek komersial dan sebagainya. Manakala hanya 16% sahaja lagi masih yang belum dibangunkan. Antara isu yang timbul dalam membangunkan tanah wakaf antaranya ialah masalah setinggan, lokasi yang tidak strategik dan tidak sesuai dibangunkan, serta kekurangan dana untuk pembangunan. Namun, pembangunan wakaf tidak terhad di atas tanah wakaf semata-mata. Malah wakaf juga boleh dilaksanakan menerusi pelbagai medium lain seperti wakaf tunai, saham wakaf, wakaf aset, alih dan banyak lagi. Justru, kerajaan percaya pembangunan wakaf tidak akan terhenti setakat ini sahaja. Malah banyak peluang boleh diteroka secara bersama oleh Jauhar, MAIN dan sektor korporat dalam menjana ekonomi negara menerusi wakaf. Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Kemaman dan Yang Berhormat Setiu ingin tahu apa perbezaan Yayasan Wakaf Madani dan Wakaf Malaysia. Adakah terdapat pertindihan bidang kuasa dan juga kerja aktiviti yang akan dilaksanakan di antara Yayasan Wakaf Madani dan Wakaf Malaysia yang sedia ada? Yang Menteri minta sikit. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut tentang kejayaan-kejayaan wakaf tersebut. Soalan saya dalam perbahasan sebelum ini ialah apabila Yang Berhormat Perdana Menteri nak melaksanakan 8 inisiatif wakaf itu, dia merentasi kementerian
bukan hanya di bawah Menteri Yang Berhormat Menteri Agama. Bagaimana isu ini nak diselesaikan, dia ada bidang kuasa yang berbeza, itu maksud saya Yang Berhormat Menteri. Dan sebelum ini juga dibuat wakaf infrastruktur air oleh Kementerian Air sebelum ini. Adakah benda itu akan diteruskan? Itu penjelasan saya Yang Berhormat Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Al-Ustaz. Saya akan jawab berkaitan dengan perbincangan berkaitan dengan rentas kementerian itu Yang Berhormat Al-Ustaz, apabila saya sebut dengan soalan Yang Berhormat Kemaman dengan setiu. Saya pernah jelaskan sebelum daripada ini Yang Berhormat, apa saja usaha-usaha yang baik yang telah dilakukan sebelum daripada ini, termasuklah berkaitan dengan wakaf air tersebut, kita akan lihat dan insya-Allah kita akan teruskan Yang Berhormat. Yang Berhormat Kemaman dan setiu berkaitan dengan Yayasan Wakaf Madani dan Yayasan Wakaf Malaysia yang sedia ada. Yayasan Wakaf Malaysia merupakan entiti wakaf di peringkat kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, Akta 258. Yayasan Wakaf Malaysia berfungsi bagi mengumpul dana wakaf tunai, membangun dan memajukan harta wakaf, melaksanakan program kebajikan serta pelaburan. Dalam pada itu, perbincangan lanjut sedang dilaksanakan antara Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Jauhar dalam memperincikan pelaksanaan wakaf menerusi Yayasan Wakaf Malaysia mahupun Yayasan Wakaf Madani. Walau apa jua inisiatif yang dirangka, kerajaan akan memastikan setiap entiti berhubung wakaf dapat berperanan dengan teratur dan telus dan tidak ada sebarang minta maaf Tuan Dipertua, dengan izin overlapping antara peranan yang dimainkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia dan juga apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. So dengan lain perkataan Yang Berhormat Al-Ustaz, insya-Allah perkara ini akan dibincangkan antara agensi wakaf Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Kementerian Ekonomi serta kementerian-kementerian yang lain untuk kita pastikan supaya inisiatif yang telah disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu akan dapat berfungsi dengan efektif, berkesan dan secara telus, insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat Ustaz. Tuan Ibu Ketua, pembangunan industri, isu yang kedua adalah berkaitan dengan industri halal. Yang Berhormat pada Sulung ingin melihat... Saya pohon laluan sedikit. Tadi Yang Berhormat telah menyentuh tentang wakaf dan juga Yayasan Wakaf Malaysia. Di manakah yayasan ini berpijak, yakni merujuk kepada perundangan ataupun akta. Saya dapati di peringkat persekutuan, khususnya wilayah persekutuan, tidak ada pun akta berkaitan wakaf secara khusus yang boleh dirujuk. Sebagaimana negeri-negeri yang lain seperti Terengganu, Melaka, Johor, dia ada enactment wakaf yang tersendiri. Jadi untuk di peringkat persekutuan ini, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan akta wakaf sebagai rujukan dan pelaksanaan sebagaimana yang disebut berkaitan dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan sebagainya? Sekian. Terima kasih Tuan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Berkaitan dengan kewujudan akta wakaf ini, seingat saya telah ada perbincangan berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan akta wakaf itu. Dan seperti mana yang Berhormat Jelun sebut dengan negeri-negeri, cuba dalam konteks di persekutuan ini, usaha tersebut perlu kajian yang lebih menyeluruh untuk kita pastikan sama ada keboleh terimaan untuk akta itu digubal. Okey, Berhormat. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, minta sikit. Berkaitan dengan Yayasan Wakaf Madani tadi, saya baru dengar. Soalan saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umum dulu, kemudian Yang Berhormat kena buat ataupun benda tu dah ready dah? Dan adakah dia masuk di bawah wewenang
Yang Berhormat sebagai Menteri Agama. Terima kasih Yang Berhormat Pekalan Cipa. Seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, perbincangan lanjut akan kita adakan antara Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Kementerian Ekonomi untuk kita teliti lebih lanjut berkaitan dengan pewujudan Yayasan Wakaf Madani ini. Isu yang kedua yang berhormat berkaitan dengan pembangunan industri halal. Yang berhormat Farid Sulong ingin melihat pembaharuan dalam meningkatkan nilai tambah kepada pasaran halal dan meminta supaya pihak kerajaan lebih mesra dan menambah baik tata kelola bagi mendekati pihak industri dan khususnya kepada golongan PKS. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini jumlah keseluruhan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia ataupun SPHAM bagi semua kategori industri ialah sebanyak 8,272 syarikat. Manakala jumlah PKS yang mempunyai sijil adalah sebanyak 7,306 syarikat iaitu 88.32% daripada keseluruhan pemegang sijil yang aktif. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, 3,270 syarikat iaitu 39.53% merupakan pemegang sijil kategori syarikat Bumi Putera. Berhubung dengan kategori usahawan, sistem pendaftaran pemohon sijil adalah berdasarkan maklumat pendaftaran SSM. Oleh itu, data yang boleh diperoleh hanya meliputi status pemilikan Bumi Putera, bukan Bumi Putera atau pemilikan warga asing dan kategori industri sama ada mikro, kecil, kecil sederhana dan multinasional. Manakala tiada maklumat kategori janda yang didaftarkan. Hasil daripada beberapa mesyuarat jemaah menteri dan mesyuarat di antara kementerian yang telah diadakan, persetujuan dan ketetapan telah dicapai agar HDC memainkan peranan penting untuk memberi penumpuan terhadap latihan dan bimbingan industri bagi memastikan industri bersedia untuk memohon sijil pengesahan halal Malaysia. Dalam usaha menambah baik tata kelola terhadap industri PKS, JAKIM sentiasa mengadakan kerjasama dan libat urus dengan semua agensi bimbingan usahawan di bawah kementerian yang melaksanakan fasilitasi dari aspek piawaian dan prosedur pensijilan halal termasuklah tata cara permohonan halal. Selain sesi fasilitasi dalam kelompok yang besar, JAKIM juga mengadakan fasilitasi secara berfokus dengan mana-mana syarikat yang menghadapi masalah dalam pensijilan halal, sama ada di peringkat pra permohonan, semasa dan pasca pensijilan halal melalui pewujudan seksyen advokasi di bahagian pengurusan halal JAKIM. JAKIM turut memanfaatkan tenaga pakar di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, termasuklah Institut Penyelidikan Produk Halal IPPH Universiti Putra Malaysia dalam pelbagai aspek berkaitan halal melalui kerjasama yang diadakan bagi memperkasakan ekosistem halal dalam dan luar negara. Pihak JAKIM telah mengadakan kerjasama dengan IPPH UPM sejak tahun 2010 dari segi penyelidikan dan kepakaran halal. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Kuala Langat pula mencadangkan sebagai negara peneraju halal antarabangsa, Malaysia perlu mengambil peluang melalui ekosistem halal dengan membangunkan sistem pendidikan bidang halal bagi melahirkan tenaga kerja halal yang kompeten seperti kursus auditor halal dan kompeten halal personel sekaligus mampu mengeluarkan tenaga kerja yang berpendapatan tinggi. Kerajaan menyambut baik cadangan untuk mewujudkan Akta Halal Malaysia. Namun berhubung dengan penggubalan suatu akta khusus berkaitan halal, perkara ini memerlukan kepada penelitian terhadap pelbagai undang-undang yang sedang berkuat kuasa, sama ada undang-undang persekutuan atau negeri, bagi memastikan pelaksanaannya adalah selaras
dengan peruntukan perlembagaan dan undang-undang sedia ada. Buat masa ini, kerajaan berpandangan bahawa penggunaan undang-undang sedia ada seperti Akta Perihal Dagangan 2011 dan undang-undang subsidiari di bawahnya iaitu Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 dan Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 serta enactment di negeri-negeri masih relevan dan memenuhi kehendak dan keperluan semasa. Yang Berhormat Pasir Putih memohon agar kerajaan mengiktiraf Pelabuhan Tok Bali sebagai pelabuhan halal negara bagi produk import dan ekspor. Malaysia turut perlu mengambil kesempatan atas kepercayaan banyak negara Islam lain atas jenama halal Malaysia dengan menguatkan rantaian halal melalui penguatkuasaan undang-undang berkaitan halal. Cadangan penambahan bilangan pelabuhan dengan pengiktirafan sebagai pelabuhan halal negara adalah cadangan yang baik dalam usaha memperkasakan Malaysia sebagai peneraju hub perdagangan halal dunia. Namun begitu, ianya perlu diperhalusi dengan lebih mendalam dengan melibatkan beberapa kementerian dan agensi seperti Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI serta Kementerian Pengangkutan. Bagi tujuan memastikan keyakinan negara Islam atas jenama halal Malaysia, pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan halal buat masa kini. Yang Berhormat Menteri, 5 minit, gulung dan tamatkan. Terima kasih, Yang Berhormat. Buat masa kini adalah di bawah Akta Perihal Dagangan APD 2011 dan perintah-perintah halal. Pihak berkuasa berwibawa halal yang dinamakan. Saya mohon sikit penjelasan berkaitan dengan produk halal kita, khususnya daging-daging yang diimport dari negara-negara luar termasuk Australia dan sebagainya. Ada beberapa pihak menyarankan supaya kerajaan sendiri memiliki rumah-rumah sembelihan di negara-negara pengekspor tersebut, ya, kerana ada keraguan di segi proses penyembelihan itu sendiri. Jadi adakah pihak JAKIM melihat keperluan untuk kita melalui GLC dan sebagainya membuka pusat penyembelihan sendiri di negara-negara tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sik atas cadangan tersebut. InsyaAllah saya akan bincang dengan pihak JAKIM untuk melihat sejauh mana cadangan untuk membuka pusat-pusat sembelihan di negara luar seperti di Australia, dan kita akan bincang insya-Allah. Di samping melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang berdasarkan kepada Akta Perihal Dagangan 2011, kerajaan akan terus mengadakan kempen dan latihan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman serta keyakinan berkenaan halal Malaysia dari semasa ke semasa. Isu yang ketiga, Tuan Yang di-Pertua, iaitu berkaitan dengan institusi tahfiz dan juga kafar. Yang Berhormat Menteri, dengan izin, boleh saya dapat kepastian sama ada Yang Berhormat akan menjawab mengenai perkara yang dibangkitkan oleh saya, iaitu cabaran terhadap enactment jenayah syariah di Mahkamah Persekutuan. Dan perkara ini juga telah diberikan titik berat oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Islam, iaitu cabaran ini yang menjejaskan kedudukan enactment jenayah syariah seluruh negara, dan juga saranan daripada tuanku supaya diadakan penyelesaian melalui tindakan legislatif membuat pindaan tertentu kepada peruntukan undang-undang bagi membolehkan kuasa Dewan Undangan Negeri mengubah peruntukan berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah bagi orang Islam. Adakah itu akan disentuh oleh Yang Berhormat dalam perbahasannya? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Ketua Baru. Saya telah keluarkan kenyataan berkaitan dengan pertanyaan Yang Berhormat Ketua Baru, dan untuk tujuan jawapan kepada penggulungan, saya telah menyediakan jawapan secara bertulis, mungkin disebabkan masa yang tak sempat, dan insya-Allah saya Yang Berhormat, seluruh rakyat Malaysia sedang menunggu jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Agama. Ini ancaman terhadap akidah orang Islam dan sebagainya.
Ya betul ya Mat. Saya telah ini di luar parlimen tak boleh ambil kira. Ini dalam parlimen. Itu yang penting. Yang berhormat Menteri telah menyatakan, jadi itu adalah jelas ya. Berhormat Speaker, saya mohon sahabat saya yang berhormat Menteri Agama supaya skip yang lain tu, dahulukan jawab yang berhormat dah ready dengan jawapan. Tak perlu jawab bertulis sebab semua orang boleh dengar. Yang berhormat, saya sendiri pun tak boleh arahkan Menteri untuk menjawab. Kalau ikut convention, Ia mencadangkan, Tuan Speaker, bukan mengarahkan. Saya menyatakan, saya sendiri pun tak boleh arahkan Menteri menjawab. Kerana dalam Convention Westminster, baik di New Zealand, baik di Australia, satu dunia mengamalkan Westminster, saya tidak boleh mengarah. Menteri akan ada pilihan sama ada bertulis atau menjawab di dalam Dewan. Menteri dah setuju tu jawab. Tuan Yang Dipertua, kita tak arah Tuan Yang Dipertua, kita minta supaya ini perkara yang melibatkan perkara penting. Jadi kita mohon jasa baik Yang Berhormat Menteri untuk jelaskan. Jadi boleh ada perbincangan. Kalau kita cakap di luar sana, kata nanti kita cakap sebelah pihak saja. Kita nak dengar daripada Menteri, kalau ada soalan tambahan boleh ditanya. Lebih lunak begitu. 10 minit lagi Yang Berhormat. Bagi 10 minit lagi. Masa saya telah extend 10 minit. Jadi saya akhir ini saya serahkan pada keputusan Menteri. Nak jawab atau tidak atau bertulis. Terpulang. Saya dah sediakan jawapan bertulis. Saya akan jawab secara bertulis. Adakah ini akhir? Ya. Baik. Saya tutup Baik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah tanyakan soalan berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik, terima kasih Yang Menteri. Berikutannya kita persilakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Datuk Yang Dipertua, pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat dalam perbahasan sepanjang sidang khas kajian separuh penggal RMK ke-12. Tuan Yang Dipertua, saya akan menggunakan ruang ini untuk memberikan maklum balas kepada isu-isu yang dibangkitkan yang menyentuh pertanggungjawaban agensi-agensi sama ada yang di bawah salian saya dan juga agensi-agensi yang saya dipertanggungjawabkan untuk membantu menjawab di Parlimen. Pada sidang kali ini, antara perkara-perkara berbangkit adalah terkait dengan pertama pengurusan bencana yang melibatkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Kedua, usaha penambahbaikan dan pemerkasaan penjawat dan pentadbiran awam, khususnya yang terkait dengan kefungsian Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Ketiga, pengurusan dan pelaksanaan projek di bawah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU JPM dan pengurusan pejabat dan kuartus kerajaan di bawah seliaan bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang Dipertua, memperkukuh pengurusan bencana merupakan antara aspek penting yang digariskan dalam bidang fokus B, memastikan keutuhan, keselamatan dan kedaulatan negara dalam dokumen kajian separuh penggal RMK ke-12. Saya berterima kasih kepada beberapa orang ahli parlimen yang bangkit berbahas isu-isu yang terkait dengan pengurusan bencana, secara spesifiknya Yang Berhormat Jempol, Kuantan, Kudat, Arau, Hulu Selangor dan Jelebu. Ahli Parlimen Kudat membangkitkan dan memohon dipercepatkan bantuan-bantuan bencana setiap kali berlaku bencana dengan menyentuh secara spesifik bantuan yang masih belum diterima oleh mangsa banjir di Pitas awal tahun ini dan mangsa kebakaran di Tanjung Kapur pada bulan Oktober 2022. Sebelum menjawab secara langsung berkaitan bantuan kepada kedua-dua kawasan tersebut, saya mohon untuk mengambil sedikit masa untuk sekali lagi di Dewan Yang Mulia ini untuk memberikan penerangan secara ringkas berkaitan dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara yang termaktub di bawah arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara, khususnya tentang 3 perkara.
Pertama, mekanisme pengurusan bencana digerakkan melalui 3-tier committee, iaitu jawatankuasa 3 peringkat. Jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat pusat, JPBP, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1, negeri, JPBN, dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, dan daerah, JPBB, yang dipengerusikan oleh pegawai daerah. Perincian keanggotaan, bidang tugas dan tanggungjawab setiap satunya dijelaskan dalam perkara 7, sub perkara 15-A serta lampiran B, C dan D dalam arahan MKN 20. Kedua, bahagian 6 perkara 15 dan 16 arahan MKN 20 menyentuh tentang mekanisme tindak balas bencana termasuk berkaitan tahap pengurusan bencana. Sama ada tahap 1 di bawah bidang kuasa JPBD, tahap 2 di bawah seliaan JPBN dan tahap 3 di bawah bidang kuasa JPBP. Manakala yang ketiga, perkara 4 bermula dari sub perkara 6 hingga 13 menggariskan jenis dan bentuk bencana yang tertakluk di bawah arahan 20 atau dalam erti kata lain, termasuk dalam bidang tanggungjawab pengurusan NADMA serta peruntukan kumpulan wang amanah bencana negara Kuaban. Saya memilih untuk menyebut 3 perkara tersebut untuk membolehkan kita memahami dan mengetahui peranan dan siapakah yang perlu dirujuk dalam berhadapan dengan sesuatu tahap bencana serta sama ada sesuatu kejadian bencana tersebut termasuk atau sebaliknya dalam tahap bencana yang melibatkan NADMA atau wajar dikendalikan dan dibantu melalui agensi sedia ada di peringkat negeri maupun daerah. Tuan Yang di-Pertua, bagi musim MTL, Monsun Timur Laut 2002-2003, iaitu hujung tahun lalu hingga suku pertama tahun ini, menurut rekod NADMA, bantuan bencana kepada mangsa banjir di daerah Pitas telah disalurkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pada 10 Februari 2023 kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah sebanyak RM598,000. Sebaik dibangkitkan oleh YB Kudat, saya telah meminta NADMA untuk merujuk kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan difahamkan bahawa permohonan ataupun aduan tersebut tidak ada dalam rekod Jawatankuasa Pengurusan Negeri dan kita telah meminta JPB Negeri untuk segera merujuk kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah untuk memastikan tidak ada rakyat kita yang tersisih dan tercicir daripada senarai bantuan. InsyaAllah kita akan susul segera sebagaimana yang kita telah selesaikan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelebu yang beliau sendiri akui dalam perbahasan baru-baru ini dan berterima kasih kepada NADMA kerana telah menyelesaikan masalah tersebut. Sukacita saya ingin memohon dan mengingatkan bahawa sebarang permohonan bantuan bencana hendaklah dikemukakan melalui tata cara yang betul, iaitu melalui JPBD, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, yang perlu membuat penilaian dan kemudiannya merujuk kepada JPBN sekiranya berlaku kejadian untuk memenuhi tahap bencana yang tertakluk di bawah Kuaban. Ini penting untuk memastikan mangsa-mangsa dalam jenis dan bentuk bencana yang terlibat tidak terlepas pandang dan tercicir daripada mendapat bantuan. Komitmen NADMA sebagai agensi pusat adalah bukan sahaja untuk tidak melewatkan sebarang penyaluran bantuan sebaik menerima permohonan negeri, malah NADMA telah menyalurkan peruntukan asas dengan lebih awal kepada setiap negeri sebelum bermulanya MTL setiap tahun. Penyaluran awal ini untuk membolehkan bantuan kepada mangsa dapat dibuat dengan segera. Tambahan peruntukan pula akan disalurkan kepada negeri sekiranya peruntukan awal tidak mencukupi. Tuan Yang di-Pertua Yang Berhormat Kuantan membangkitkan bahawa sehingga hari ini ahli parlimen dan adun pembangkang tidak dipanggil dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Pihak kerajaan pada 12 September telah mengingatkan dan juga Tan Sri Ketua Setiausaha Negara telah mengeluarkan arahan pada 15 Mac 2023 kepada semua setiausaha kerajaan negeri
meminta supaya semua adun dan ahli parlimen tanpa mengira parti dilibatkan dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada ahli parlimen Kuantan kerana memberikan maklum balas ini. Sama-sama, terima kasih Yang Menteri. Dan kita akan menyimak dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang supaya perkara ini dilaksanakan. Kerana kita pun tahu beberapa hari yang lepas Jabatan Pengurusan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengumumkan bahawa bermula esok sebenarnya fasa peralihan MTL akan bermula dan adalah diharapkan bahawa semua pengurusan jawatankuasa pengurusan bencana daerah dapat memulakan segera persiapan melalui koordinasi mesyuarat yang dilaksanakan di peringkat daerah termasuk melibatkan ahli-ahli parlimen, wakil rakyat daripada pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, Kota Belud. Kota Belud sebelah kanan. Sila. Saya ingin bertanya sekiranya kalau ada perbezaan di antara dua mesyuarat ini, Majlis Tindakan Daerah dan juga mesyuarat pengurusan bencana, kerana saya sebagai ahli parlimen juga tidak dipanggil untuk mesyuarat tindakan daerah. Jadi saya harap dia tidak ada dua darjat di situ, mesyuarat yang berkenaan dengan mana-mana berkaitan dengan daerah juga diberikan kesaksamaan dan keadilan untuk dipanggil ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun berkenaan dalam kawasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat sebagai Menteri yang bertanggungjawab berhubung dengan NADMA. Komitmen kita adalah untuk memastikan dalam pengurusan bencana, dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana daerah sebagaimana arahan yang telah dikeluarkan oleh melalui KSN bahawa semua ahli parlimen dilibatkan. Dan saya mengharapkan maklum balas daripada ahli-ahli yang berhormat, mana-mana negeri sekalipun sekiranya terdapat ahli-ahli yang berhormat yang masih belum dilibatkan dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, boleh maklumkan kepada saya secara langsung untuk kita menyusul dan menyimak supaya keterlibatan itu sebagaimana yang telah diputuskan dalam mesyuarat kabinet yang disusul dengan perkeliling daripada KSN itu dapat dilaksanakan segera. Tuan Yang di-Pertua Yang Berhormat, sila Yang Berhormat. Berkaitan dengan NADMA juga, boleh saya dapat penjelasan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan dasar pengurusan bencana dan dasar pengurusan risiko bencana yang sebelum ini telah diumumkan oleh pihak kerajaan terdahulu tapi masih belum ada kabar berita. Jadi apakah timeline berkaitan dengan kedua dasar ini berkaitan dengan pengurusan bencana dan NADMA? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan sememangnya akan menyentuh berkaitan perkara tersebut. Saya akan jawab kemudian. Saya teruskan dulu dengan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Arau yang telah mengemukakan cadangan agar pemberian bantuan kepada mangsa banjir ditingkatkan kepada RM1,500 termasuk untuk Sabah dan Sarawak dinaikkan kepada RM2,000. Sebagaimana yang Arau bersedia maklum bahawa sebenarnya jumlah keseluruhan bantuan bencana yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada ketua isi rumah telah ditingkatkan dan tidak hanya tertakluk kepada jumlah ringgit Malaysia 1,000 bagi setiap ketua isi rumah. Contohnya dalam menghadapi bencana semasa monsun Timur Laut 2022-2023 yang lalu, bergantung kepada laporan dan permohonan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah, bantuan yang disalurkan kepada mangsa bencana yang berpunca daripada Kuaban di bawah seliaan NADMA meliputi pertama, bantuan wang ihsan RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah. Yang kedua, bantuan wang ihsan kematian RM10,000 bagi setiap mangsa. Yang ketiga, bantuan barangan keperluan asas BBKA RM2,500 bagi setiap ketua isi rumah dan bantuan pembaikan rumah BPR tidak melebihi RM5,000 setiap KIR berdasarkan nilai kerosakan rumah. Selain itu, peruntukan juga boleh dimohon dan dipertimbangkan melalui kementerian dan agensi lain seperti bantuan baik pulih rumah RM5,000 hingga RM15,000 di bawah peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan ICU sendiri. Begitu juga bantuan bina baru
sehingga 66,000 di bawah peruntukan KKDW dan KPKT. Atas sebab itu, jika kita lihat dengan penambahbaikan jumlah dan jenis bantuan, jumlah bantuan yang disalurkan melalui Kuaban telah meningkat jauh tinggi. Contohnya, penyaluran bantuan wang ihsan hanya pada kadar 1.6 juta sepanjang MTL 2018-2019 dan jumlah ini telah jauh meningkat kepada 521.87 juta, iaitu bermula daripada penghujung tahun lepas hinggalah suku pertama tahun ini bagi MTL 2022-2023. Yang Amat, sikit ya. Yang Amat, ni Yang Amat Timbalan Perdana Menteri sebagai seorang pengasas NADMA ni, saya ingat jawapan Yang Berhormat itu boleh tak dijawab macam ni. Orang Sabah, orang Sarawak dan juga Semenanjung sedang menunggu. Saya minta naikkan 1,500 di Semenanjung dan 2,000 di Sabah dan Sarawak. Ini jawapan pegawai. Jadi saya nak minta Yang Berhormat ni, cuba sebut perkataan ni, akan dipertimbangkan. Cukup dah, kami berpuas hati. Sebab rakyat Malaysia sekarang nak dapat betul-betul dah tak ada. Mengharap pun dah sonok dah. Jadi kalau Yang Amat tak setuju bagi pada Sabah dan Sarawak RM2,000 ini sesuatu yang akan menyebabkan orang Sabah nanti marah Yang Amat. Saya minta dipertimbangkan, cukuplah, akan dipertimbangkan. Terima kasih Yang Berhormat. Perdana Menteri tahu, yang juga bakal Perdana Menteri ini tahu bahawa dia setuju dengan perkataan itu. Terima kasih Yang Berhormat. Permohonan tersebut bagi setiap mangsa akan dipertimbangkan. Bukan hanya tertakluk kepada bantuan wang ihsan 1,000, sebagaimana yang saya sebut, ada bantuan-bantuan lain yang telah saya nyatakan, baik pulih rumah dan sebagainya, yang bagi setiap ketua isi rumah, setelah memenuhi semua kategori, setiap isi rumah tidak termasuk yang melibatkan pembinaan rumah baru, boleh mendapat sebenarnya bantuan sehingga mencecah kepada 7,500 lebih. Jauh lebih tinggi daripada cadangan Yang Berhormat Arau, iaitu 1,500 dan juga RM2,000 tersebut. Ya, tapi jawapan yang lain tu Mak, kami faham. Orang tak perlu perbaik rumah, orang nak duit beli beras. Barang dah naik 30% Yang Mak. Yang Mak kata timbangkan cukup. Saya yang lain tak bawa. Sebab saya tadi pegawai tu jawab, Yang Mak baca, jadi kurang tepat. Yang tepatnya ialah akan dipertimbangkan. Rakyat Malaysia perlukan pengharapan. Yang Mak Berhormat Timbalan Perdana Menteri tolong bagi jawapan tentang perkara ini, bahawa akan dipertimbangkan cukup. Tak bagi, tak apa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, sebagaimana saya sebut, akan dipertimbangkan across the board. Dan saya fikir Yang Berhormat Arau juga pernah bertanggungjawab terhadap NADMA. Sekiranya mungkin perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan semasa pentadbiran YB Arau, insya-Allah dalam pentadbiran kerajaan pada hari ini kita akan memastikan lebih banyak peruntukan disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir. Tuan Yang Pertua, selanjutnya, Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanya setelah mendengar apa yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri tentang bantuan-bantuan yang ada. Sama ada pihak kerajaan mempunyai jangka panjang plan ya untuk membentras, untuk mengelak keadaan ini berulang. Saya nampak contohnya sama ada di Beaufort, sama ada di Pinampang, ya, yang selalu kerap kena banjir. Mitigation, contohnya flood yang ada. Adakah pihak kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan? Kerana ini kekerapan, kalau datang cuaca yang tidak baik, maka kita akan bagi bantuan. Ya, kalau sekiranya kita spend the money yang ada dengan izin untuk membina flood mitigation. Saya ingat Yang Berhormat pun tahu di Sabah kita ada dulu di Likas. Sampai sekarang Likas tak ada banjir dah. Pasal kita install flood mitigation. Air yang ada di darat lepas itu sampai ke laut. Dan itulah mengatasi masalah ini. Rather than kita nak buat supaya reactive, must be preventive measure. Adakah pihak kerajaan mempunyai preventive measure untuk mengelakkan supaya berulang dan perbelanjaan yang terbatas ini dapat kita atasinya? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Sememangnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan kajian separuh penggal baru-baru ini, bahawa kita akan memperkukuhkan dasar dan mekanisme pengurusan bencana ini. Selain daripada konteks perundangan, semakan dan juga pengenalan akta,
aspek yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, iaitu pengurusan risiko bencana juga merupakan salah satu perancangan yang perlu kita perkukuhkan. Maksudnya kita tidak bertindak responsif ataupun reaktif, tetapi perlu untuk kita membuat perancangan awal across the board, termasuk kementerian-kementerian yang lain, NRCC yang bertanggungjawab terhadap Tempatan Banjir dan sebagainya, bagi kita dapat meminimalkan risiko banjir dan juga untuk mengelakkan kerajaan akhirnya terpaksa menanggung jumlah tanggungan yang lebih besar, kerugian yang terhasil daripada setiap bencana yang berlaku. Terima kasih Yang Berhormat. Selanjutnya Yang Berhormat, Hulu Selangor ingin tahu berapakah jumlah peruntukan yang disediakan kerajaan sekiranya berlakunya musibah bencana untuk kesiapsiagaan dalam keupayaan menguruskan bencana. Secara dasarnya, setiap agensi kerajaan yang terlibat dengan operasi dan bantuan perlu menyediakan sejumlah peruntukan di bawah agensi masing-masing bagi menguruskan sesuatu bencana. NADMA selaku agensi peneraju pengurusan bencana, walau bagaimanapun mengoptimumkan perbelanjaan operasi tindak balas MTL melalui penyelarasan peruntukan tabung kumpulan wang amanah bantuan negara KUABAN. Secara keseluruhannya, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bagi MTL yang lepas 2022-2023, sejumlah 521 juta telah diperuntukkan kepada semua negeri bagi memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat banjir. NADMA juga turut menyalurkan peruntukan pengurusan pengoperasian bencana MTL berjumlah 9.08 juta kepada semua negeri dan agensi tindak balas yang terlibat semasa bencana bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan keupayaan dalam menguruskan bencana. Sri Gading bangun. Boleh, Laluan Menteri. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Oleh kerana disebutkan tentang isu banjir dan antara yang terlibat teruk pada awal tahun, Mac yang lepas, adalah kawasan daerah Batu Pahat dan termasuk kawasan Sri Gading. Persoalan saya, pertama sekali, pembahagian agihan kepada yang pembaikan rumah. Yang 1,000 tu rasanya sebahagian besarnya dah dapat, tapi ada lagi yang tak dapat. Tetapi pembahagian untuk kerosakan rumah 2,500 ataupun 5,000 ni, nampaknya ada fasa yang kedua yang ramai lagi tak dapat, dan bila ramai tak dapat, dia minta semula gambarnya, laporan balik semula dan sebagainya. Jadi benda tu dah berlanjut begitu lama. Jadi bagaimana cara rakyat nak dapatkan maklumat tu balik, gambar tu dah tak ada dah. Tapi laporan tu dah diberikan. Cuma sekarang ni pihak yang berkenaan yang nak mengagihkan tu nak minta balik gambar-gambar laporan daripada polis dan sebagainya. Jadi ini masalah kepada rakyat juga yang sebenarnya bila benda tu tertangguh-tangguh sampai sekarang ni masih ada yang belum, ramai lagi belum dapat. Macam mana penyelesaiannya? Terima kasih Yang Berhormat. Itu sebabnya di awal penjelasan tadi saya menekankan tentang kepentingan 3-tier committee ini. Sebenarnya di peringkat Persekutuan dan NADMA, kita tidak ada halangan dan kerajaan, Kementerian Kewangan selalunya apabila kita memohon peruntukan tambahan untuk KUABAN, jarang untuk tidak diberikan peruntukan tambahan. Asasnya di sini adalah kecekapan dan juga penyelarasan di peringkat daerah dan negeri. Itu cukup penting kerana kita akhirnya akan bergantung kepada senarai yang dikemukakan oleh negeri. Kerana NADMA tidak mempunyai kaki tangan di peringkat akar umbi dan sememangnya kita menyerahkan kepada daerah selaku pengurusi jawatankuasa peringkat daerah. Namun apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi akan kita ambil kira, termasuk dalam kita meneliti, menyimak tentang dasar dan mekanisme pengurusan negara. Kerana kita lihat memang terdapat aduan tentang birokrasi yang timbul dalam penyaluran bantuan ini, termasuklah perlu untuk menghantar pelbagai jenis laporan dan sebagainya. Dan kita akan buat sesi libat urus untuk memastikan tidak ada rakyat yang tercicir dan disusahkan dalam proses untuk mendapatkan bantuan ini. Namun kita berharap kerjasama yang cukup rapat,
dan juga kebertanggungjawaban di peringkat jawatankuasa pengurusan bencana daerah dan negeri itu cukup penting untuk kita memberikan bantuan, kerana sebagaimana yang saya sebut tadi, sebenarnya di peringkat NADMA, di peringkat PRA MTL ini, kita tidak bergantung kepada laporan tunggu terjadi sesuatu kejadian dan baru peruntukan kita salurkan. Peruntukan asas telah diberikan kepada negeri yang sebenarnya untuk meluluskan sesuatu keputusan bantuan tersebut tidak perlu sampai ke pusat. Negeri luluskan, gunalah peruntukan yang telah disarut tersebut. Dan sekiranya tidak cukup, maka negeri boleh memohon peruntukan tambahan kepada NADMA melalui Kuaban. Namun kita ambil maklum apa yang dibangkit. Saya tahu, saya juga turun ke kawasan yang berhormat dalam MTL yang lepas. Sikit lagi soalan. InsyaAllah kita akan segerakan perkara ini untuk memastikan kita tahu bencana dan mangsa-mangsa ini memang memerlukan bantuan segera semasa berlakunya kejadian dan juga pasca kejadian sesuatu bencana tersebut. Cuma mungkin satu menteri, kalau boleh kami mintalah di peringkat ahli-ahli parlimen, apabila jawatankuasa bencana di peringkat daerah tu, kalau boleh masukkan kami terlibat. Sekurang-kurangnya kalau kami tak boleh hadir, wakil daripada ahli parlimen tu boleh duduk, sekurang-kurangnya mewakili ahli parlimen dan juga ADUN sebagainya. Jadi itu perkara yang penting untuk sekurang-kurangnya kita tahu apa perkembangan dalam jawatankuasa bencana di peringkat daerah. Mat jelaskan tadi di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan pada hari ini, itulah perkara penting yang telah kita putuskan di awal berlakunya MTL awal tahun ini dan telah disusuli dengan perkeliling daripada Ketua Siasatan Negara kepada semua Ketua Siasatan Kerajaan Negeri supaya semua ahli-ahli parlimen dan juga ADUN across the board tanpa mengira mana parti politik dilibatkan sebagai ahli jawatankuasa dalam jawatankuasa pengurusan bencana daerah. Dan sebagaimana yang Kuantan maklumkan, feedback yang diberikan bahawa masih belum dijemput. Jadi kita akan susul dan saya mengalu-alukan feedback maklum balas daripada rakan-rakan ahli-ahli parlimen, mana-mana negeri yang masih belum menjemput ahli-ahli parlimen, kemukakan kepada kita dan kita akan susuli melalui Ketua Siasatan Negara untuk memastikan negeri-negeri dapat execute arahan yang telah diperturunkan tersebut melalui Ketua Siasatan Negara yang merupakan berpunca daripada keputusan Jemaah Menteri pada bulan Mac yang lepas. Anjung Manis. Pasir Putih. Menteri, saya tak ada bangkit isu tapi boleh saya jawab, saya tanya soalan. Begini, suatu ketika dulu pernah terjadi satu ribut taufan di kawasan saya. Ribut tersebut tidaklah sekuat mana tetapi banyaklah rumah yang terkesan, hampir 30 buah rumah yang terkesan, ada yang hilang atap dan sebagainya, rosak sana sini. Apabila kita utarakan masalah ini kepada jawatankuasa bencana daerah, dia kata tak sampai 1000 pun repair. Jadi dia orang kata tak layak untuk dapat bantuan. Tapi kalau kita kumpul semua rumah tersebut memang lebih daripada 1000. Jadi apakah boleh kita kumpulkan dan dapat lebih daripada 1000, lepas tu kita agihkan bantuan-bantuan tersebut kepada setiap yang terkena bencana. Jangan, tak payahlah ada syarat kalau 1000 seorang baru boleh diberi bantuan. Kalau 1000 kerosakan baru boleh diberi bantuan. Kalau macam tu memang semua tak layak sebab yang rosak pun atap rosak sikit, tingkap pecah sikit, pokok tumbang sikit, tak sampai pun 1000 kalau nak repair. Boleh tak diberi pertimbangan? Terima kasih Menteri. Atas maklum balas ini yang berhormat, insya-Allah perkara yang dibangkitkan akan kita jadikan salah satu perbincangan dalam kita melaksanakan sesi libat urus untuk kita memperkemaskan dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Kerana masalah implementasi saya melihat antaranya adalah interpretasi daripada jawatan-jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah terhadap kategori dan jenis bencana yang terkandung dalam arahan MKN 20 tersebut. Dan insya-Allah kita akan pastikan perkara ini dapat diteliti dan pemahaman yang cukup jelas kepada semua pegawai-pegawai daerah. Walaupun in reality masalah yang timbul ni adalah sekiranya berlaku, contohnya perubahan pegawai daerah dan sebagainya, dan
Saya fikir kerajaan-kerajaan negeri juga memainkan peranan supaya setiap kali pelantikan pegawai daerah yang baru, mereka mendapat kefahaman yang jelas tentang arahan MKN 20 itu khususnya. Pasir Putih. Minta laluan sikit. Pasir Putih. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri yang memberi jawapan yang baik. Cuma sedikit pertanyaan daripada saya berkenaan dengan bencana banjir dan ribut yang berlaku saya kira hampir setahun, di mana kerajaan telah menjanjikan bantuan keuangan 1,000 bagi setiap isi rumah yang berlaku. Realitinya kalau di Pasir Putih Kelantan kita belum menerima keseluruhannya, bahkan sebahagian besar daripadanya belum dihantar, dan begitu juga bantuan untuk membaiki rumah, tentunya lebih daripada 1,000. Cuma soalan saya, apa teknikal yang dibuat oleh pihak kerajaan kepada golongan sasar ini yang belum menerima hak mereka ini, kerana masa sudah hampir 1 tahun. Bulan 12 ini, bulan Disember ini dah 1 tahun. Jadi saya harap pihak kerajaan dapat menceritakan apa teknikal. Di peringkat jawatan kuasa bencana, daerah telah clear dengan namanya apa semua sekali dah clear. Jadi minta satu tindakan yang lebih pantaslah dibuat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Saya mohon selepas ini Yang Berhormat Pasir Putih dapat memberikan maklumat kepada saya secara langsung sebagaimana kita tangani isu berbangkit dengan Jelebu yang telah pun selesai dan begitu juga yang dibangkitkan oleh Kudat. Kerana hakikatnya sebagaimana yang saya maklumkan, di peringkat Agensi Pengurusan Bencana Pusat, NADMA, kita tidak lagi membuat sebarang verifikasi. Kerana sebaik saja senarai telah pun disahkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan negeri melalui peruntukan yang telah disalur itu boleh terus membuat penyaluran peruntukan tersebut. Itu antara perkara yang telah kita putuskan. Itu sebabnya three-tier committee ini cukup penting. Kita memberi penurunan kuasa kepada negeri untuk membuat verifikasi dan seterusnya untuk menyalurkan bantuan. Dan sekiranya ada lagi perkara-perkara, saya mohon mungkin sebelum ini ada aduan yang dikemukakan kepada daerah dan negeri, dan kalau sudi mungkin sekiranya selepas ini terdapat sebarang aduan, bolehlah sisi kopi kepada saya selaku menteri yang bertanggungjawab. InsyaAllah kita akan bantu untuk susul aduan-aduan yang masih tertangguh dan yang paling penting bagaimana kita dapat selesaikan segera penyaluran bantuan ini kepada semua mangsa yang terlibat. Okey, terima kasih. Mohon Menteri, sedikit saja. Tadi yang Menteri sebut pasal kuartus kerajaan. Jadi saya mohon Tan Sri Yang di-Pertua bagi sedikit masa ke ini isu penting untuk jelaskan tentang pertanyaan berkaitan kuartus kerajaan di Putrajaya. Terima kasih. Hormat tu yang terlampau banyak celahan yang arau bangun pula lagi. Tak bagi saya jawab bagi sekali. ke Yang tak jawab sempat sekali masa ni. Saya minta sebab Menteri, bahagian pengurusan harta ni saya bagi 2 minit. 2 minit. Tolong landing. Ada tebal lagi Tan Sri Yang Lepas tu yang lain tu boleh jawapan bertulis tak? So kita jawab dulu soalan dibangkitkan oleh Putrajaya. Dia bagi isu tersebut saya hanya membantu menjawab. Itu sebab dia belakang-belakang Yang Berhormat. Jadi mohon izin saya skip yang lain untuk dijawab secara bertulis. Saya terus kepada isu yang berkaitan dengan pengurusan quotas. Ahli Parlimen Putrajaya telah memohon sekurang-kurangnya 1.5 bilion setahun diperuntukkan bukan sahaja membaik pulih kuartus kerajaan di Putrajaya tetapi pada masa yang sama membaik pulih kemudahan-kemudahan infrastruktur awam di Putrajaya termasuklah tempat-tempat tumpuan pelancong, kemudahan sukan dan tempat-tempat letak kereta. Di bawah RMK 12, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 1.6 bilion ringgit bagi tempoh 5 tahun di bawah butiran menaik taraf dan penyelenggaraan kuartus di bawah seliaan bahagian pengurusan hartanah JPM. Daripada jumlah tersebut dari tahun 2021 hingga 2023, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak
509.067 juta khusus untuk membiayai penyelenggaraan kuartus berpenghuni dan menampung kos pembaikan kuartus kosong termasuk menaik taraf kemudahan fasiliti kuartus seliaan BPH termasuk di Putrajaya. Perbadanan Putrajaya pada masa ini sedang melaksanakan kerja-kerja membaik pulih kuartus-kuartus kerajaan jenis Pangsapuri. Kerja-kerja membaik pulih dilaksanakan secara berperingkat di mana keutamaan untuk mendahulukan pelaksanaan adalah pada kuartus-kuartus yang berusia melebihi 15 tahun. Kerajaan amat memahami akan situasi kegusaran setengah Baik, bertemu kembali 14 menteri dari 14 kementerian yang berkaitan akan diberi ruang untuk berbahas dan juga memberi jawapan kepada sesi perbahasan KSP RMK ke-12 yang sudah pun diumumkan pada minggu lalu, dan pada minggu ini adalah sesi penggolongan dan dimulakan pada awal tadi daripada Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi bercakap dan juga berbicara berkenaan dengan kaitan undang-undang, reformasi institusi dan juga pengasingan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya. Dan diikuti pada berikutnya Menteri Hal Ehwal Agama bercakap berkenaan dengan soal agama yang terkait di bawah KSP RMK ke-12, dan ketika ini Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan juga tugas-tugas khas sedang menyampaikan sesi penggulungan, dan berbaki beberapa lagi kementerian ataupun menteri yang akan menyempurnakan sesi penggulungan pada hari ini dan akan disambung pada esok. Dan difahamkan Dewan tidak akan berehat sehingga selesai kesemua 14 menteri yang berkaitan untuk sesi penggulungan KSP RMK ke-12 ini. Dan untuk saudara, perhatian saudara juga, banyak perkara yang akan dibicarakan dan juga dibahaskan pada hari ini untuk 14 kementerian kita maklumkan kepada anda sebentar tadi, berkaitan semuanya terkait dengan kajian separuh penggal RMK ke-12 yang telah pun dibahaskan pada minggu lalu, dan pada minggu ini hanyalah tumpuan kepada sesi penggulungan oleh menteri-menteri yang berkaitan. Dan saudara, kita akan menangguhkan siaran kita di TV1 ketika ini dan akan diteruskan semuanya di saluran berita RTM, dan juga anda boleh stream secara langsung di pautan yang kami sediakan kepada anda. Dan juga untuk tontonan lain adalah lebih mudah, anda boleh muat turun RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan tidak kira di mana anda berada. Baik, ini adalah berkenaan dengan KSP RMK ke-12, dan pada minggu ini adalah berkaitan dengan sesi penggulungan pada hari ini dan juga hari esok iaitu Selasa. Sekali lagi kita kongsikan kepada anda, esok kita akan bersiaran seperti biasa bermula jam 10 pagi sehinggalah selesai sesi perbahasan. Baik, itu sahaja sebab kami kongsikan kepada anda. Anda boleh teruskan tontonan kami dari Parlimen ini daripada pautan-pautan yang kami sediakan kepada anda. Saya Khairul Hafiz, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.